Hello good people, welcome back to Ashraf channel. Okay guys, untuk minggu ni, untuk hari ni, orang dok spam dekat komen acap tentang kes pembunuhan Alung Spoon. Alung Spoon, rindu, yeah, rindu, serindu, rindunya Awi. Yang itu guys. Okay, so hari ni Acap nak cerita tentang kronologi dan macam mana kes ini diselesaikan. So korang kena stay sampai ke hujung video dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan bell notification. Okay, kita layan dulu intro macam biasa. Lepas tu kita cerita. Roll it. Okay guys, mungkin rata-rata pada korang mungkin dah tahu tentang kes ni kan. Budak-budak zaman-zaman kita mungkin dah pernah dengar tentang kisah pembunuhan Alung Spoon ni. Okay guys, nama sebenar Alung Spoon ni adalah Sabiul Malik Syafi'i ataupun senang dipanggil Alung Spoon. Spoon ni guys, diorang ni merupakan salah sebuah grup slow rock yang paling popular pada tahun era 1997 sampai 1999 sebab time tu memang genre jiwang ni memang tengah hype lah guys. Melalui apa yang diorang bagi tahu, Spoon ni kalau korang nak tahu diorang terbitkan dua album yang sangat-sangat berjaya, which is pada tahun 1998 first debut album dan juga hit album, dan yang kedua pada tahun berikutnya which is Kembali Merindu Spoon 1999 guys. Okay guys, kumpulan Spoon ni terdiri daripada 5 orang anggota. Yang pertama of course Alung lah, yang kedua Norul, Shanas, Yahya dan juga Boy. Saya nak cerita juga sikit yang Spoon ni selepas pemergian Alung, adik dia Azlung telah pun menggantikan tempat Alung sebagai vokalis kumpulan Spoon, tapi dia tak dapat satu kemuncak karier seperti mana Alung ni tengah lalui ketika zaman kegemilangan dia guys. So kita nak terus cerita tentang kronologi apa yang terjadi kepada vokalis kumpulan Spoon ni. Guys, kalau korang nak tahu guys, ketika kejadian ini berlaku pada tahun 1999, beliau baru saja berusia 19 tahun guys. Kejadian malang ini berlaku di kilometer 28 Kuala Kelawang Jelebu Negeri Sembilan guys. Pukul 1 pagi 5 Disember 1999. Dikatakan Alung ni pergi ke sebuah tempat bersama dengan seorang Lance Corporal dengan menaiki taksi guys. Kita tak tahu apa yang jadi sebelum tu sebab sumber pun Acap cuba cari tapi faham tak? Dia ada yang macam ni, ada yang macam tu. So daripada salah rela Acap tak bagi tahulah. Kita start je dia ni naik taksi dengan seorang Lance Corporal ni guys. Menurut sumber juga guys, jalan yang diorang lalu ni memang jalan yang sunyi. Jalan yang tak banyak kereta lalu, memang malam-malam 1 pagi yang kau expect apa kan. And menurut apa yang diperkatakan oleh saksi, which is pemandu taksi tu sendiri, ketika dia bawa kedua-dua ni guys, berlaku pergaduhan kecil ketika mereka di belakang. Dengarlah diorang bertekak apa semua sampai ke tahap seorang Lance Corporal ni telah pun bertindak dengan pergi pukulnya kepala si Alung ni sehingga membuatkan pemandu taksi tersebut rasa tak selamat. So pemandu taksi ni pun tegur, bang, relax bang, jangan gaduh dalam kereta ni bang. Sabar bang, bawa mengucap. Dia cuba menenangkan keadaan lah pada waktu tu. So selepas diorang dah bergaduh bercakap apa semua, tiba-tiba si Lance Corporal dia kata, stop sini, dekat satu kawasan yang bukan terbuka lah, dia kawasan yang gelap dan tepi bukit macam tu. Pemandu taksi ni pun macam, kenapa stop sini aku nak buang air kecil, dia kata macam tu. So Lance Corporal ni terus keluar daripada taksi guys pada waktu tu. Dia biarkan Alung kat dalam taksi tu. Tapi pemandu taksi tu cakap dia ingat dah sudahlah. Tiba-tiba Lance Corporal tu pergi heret dia keluar juga. So maknanya dia dah keluar dulu, dia tariknya Alung tu, and then Alung pun keluar daripada taksi tu. Lepas tu dia terus cakap dengan pemandu taksi tu, dah jalan. Dia pun teruskan perjalanan dia ke hadapan guys. So dia macam rasa tak sedap hati guys pada waktu tu. Tapi menurut sumber juga diorang kata yang pemandu taksi ni guys mengambil masa hampir 30 ke 45 minit untuk buat U-turn nak pergi balik ke tempat tu. Dia kan dia kata dia risau kan, dia nak tengok apa kejadian yang dua orang ni buat. Dia pusing sampailah ke tempat dia dropkan dua orang ni tadi. Sampai-sampai je dekat lokasi, hanya ada seorang sahaja yang berada di situ, which is Lance Corporal tu tadi. Yang asyik-asyik mengamuk tu kan. Dia macam, bang, bukan tadi berdua ke bang? Lagi seorang tu mana? Lance Corporal tu tak banyak cakap, masuk kereta, kau jalan. Dia jalan je sampailah satu tempat. Lance Corporal dia suruh dia berhenti lagi, dan dia pun tinggalkan Lance Corporal tu dan dia pun caw.
Pada 25 Disember 1999 guys, ada seorang saksi ni telah pun menampilkan diri untuk membantu siasatan berhubung dengan kes Along Spoon ni guys. Dan saksi ni juga mendakwa bahawa pada malam tersebut dia telah melihat bahawa Lance Corporal tersebut adalah merupakan orang yang terakhir bersama dengan Along Spoon. Sehubungan dengan dia punya report ni, waktu tu polis terus mengambil tindakan dengan menahan Lance Corporal tersebut dan dijadikan sebagai suspek utama dan ditahan untuk membantu siasatan kes ini guys. Okey guys, waktu tu memang media sosial ni tak ada lagi kan, viral itu viral ni tak ada. Kalau benda tu jadi sekarang mungkin netizen dah buat kerja kan. Tapi time tu tak ada guys. Tapi media-media pada waktu tu cukup cepat, cukup dahsyat. Di keratan akhbar, majalah dan sebagainya telah pun kecoh tentang kehilangan vokalis kumpulan Spoon ni guys. Macam Acap cakap, dia hilang di puncak karier dia. Of course, semua orang akan cari dia and semua orang akan ambil tahu pasal kes ni guys. Dan disebabkan itu juga guys, ada info yang mengatakan bahawa family Along Spoon ketika waktu tu telah pun kerugian hampir ratusan ribu ringgit guys. Bukan hampir, memang ratusan ribu ringgit. Acap rasa angka dia dah sampai lebih kurang 500 ribu dah. Sebab katanya ada orang telah pun menyamar dan mengambil kesempatan bahawa dia mengaku yang dia ni merupakan penculik kepada si Along Spoon ni. Padahal Along Spoon tu tak ada dengan dia. Okay, orang ambil kesempatan lah kan. Kesian tu family dia. Dah lah sedih, dah lah risau, kena pula scam macam tu kan. And ada juga yang mengatakan bahawa family ni ada terkena juga dengan seorang bomoh ni. Katanya dia tahu dekat mana tempat Along Spoon ni, tapi lepas bayar lesap. Itu pun satu hal juga kan. Selepas family dia bagi tahu yang ada orang call kan, katanya diculik apa semua, polis terus buat siasatan dan satu statement telah pun dikeluarkan bahawa polis kata ini bukan satu kes penculikan tapi satu kes pembunuhan. Kenapa polis cakap macam tu guys? Kerana pada tanggal 6 Januari tahun 2000, Lance Corporal Muhammad Yaakob ni telah pun mengaku bahawa dia telah pun membunuh Along. Mereka pun tak buang masa, terus pergi ke sana dan memeriksa tempat seperti yang dikatakan oleh suspek. Ketika suspek menunjukkan tempat tersebut, diorang terjumpa ada satu guni guys. And bila diorang buka guys, dekat dalam guni tu yang ada hanyalah rangka manusia yang hampir reput guys. Dan yang paling menyayat hatinya pada waktu tu, mereka menjumpa rangka manusia ni dalam keadaan seperti seorang bayi yang berada dalam seorang ibu guys. Macam yang sengit gitu kan. Kalau kau tengok orang scan perut, itulah rupa dia, tapi dibaluti oleh guni. Selepas penemuan rangka manusia tu guys, forensik mengesahkan bahawa Along Spoon ni meninggal dunia akibat jerutan di leher. Dan lepas je penemuan mayat tu, 7 hari bulan 1 tahun 2000 guys, Lance Corporal Muhammad Yaakob ni telah pun ditahan kerana terlibat dalam pembunuhan ni guys. So diorang ni macam tak banyak cerita tau. Maksudnya dia dah mengaku, lepas dia mengaku terus diorang tangkap, and pada 19 Januari tahun 2000 dia ni dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban. Selepas dia dihadap ke Mahkamah Magistrate Seremban tu, ambil masa 2 tahun juga guys untuk soal siasat proses mahkamah berlaku kan. Pada 10 April tahun 2002, Mahkamah Tinggi Seremban telah pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada suspek utama, which is Lance Corporal Muhammad Yaakob ni guys, atas tuduhan membunuh dengan niat. Tapi guys, selepas 8 tahun, tak silap Acap, pada 29 September, suspek ada buat rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mengurangkan hukuman mati dan sabitan salah terhadapnya. Selepas setahun daripada rayuan tersebut guys, pada 2 November tahun 2010, Mahkamah Persekutuan telah pun bersetuju untuk mengekalkan hukuman mati kepada suspek utama ni guys, seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Seremban pada 10 April tahun 2002. Okay guys, Acap belum cerita dengan korang lagi apa punca ataupun motif sebenar Lance Corporal ni berlaku kejam ataupun melakukan perkara sebegitu terhadap Along Spoon. Ini spekulasi lah pada waktu tu ketika benda ni went viral kan, kat time-time dulu kan, dah juga detektif Conan Malaysia ni kan. Okay, menurut sumber katanya Lance Corporal Muhammad Yaakob ni bertindak sebegitu kerana
ada unsur-unsur cemburu dalam kes ni guys. Katanya juga yang Along Spoon ni mempunyai hubungan sulit dengan isterinya pada waktu tu. Biasalah guys, kita ni kalau ada skandal dengan bini orang, suami mana yang tak melenting kan? Okey. Selepas daripada dia dapat info bahawa bini dia ada skandal dengan lelaki ni, which is Along Spoon ni, dia ni pergi menyiasat senyap-senyap guys. Nak jadikan cerita, dia ni pernah ternampak Along Spoon ni berdua-duaan dalam kereta bersama dengan isterinya. So Acap tak tahulah, tak sure lah apa lagi konspirasi di belakang tersebut. Mungkin bini dia kata nak pergi tempat lain, end up laki dia jumpa dia dengan laki lain. Mungkin, kita tak tahu kan. Si Lance Corporal ni ada berjumpa dengan si Along Spoon ni. So dia pun pergi man to man talk lah. So lepas dia dah berborak, dia dah berbincang, jadilah kepada pertelagahan dan pergaduhan. Dek kerana katanya Along Spoon ni menafikan sekeras-kerasnya tentang tuduhan hubungan sulit tu bersama dengan isteri dia guys. So Acap tak tahu sejauh mana betul ke cerita ni ke tidak, tapi itu antara spekulasi motif yang solid lah. Dia ada macam-macam, tapi unsur utama dalam cerita ini ataupun dalam kes ni guys adalah unsur cemburu. Itu motif utama dia. And ada juga pada waktu tu mereka mengeluarkan beberapa teori yang mereka sendiri fikir time tu kan. Diorang sendiri hadam, diorang sendiri siasat, bukan pihak polis punya. Okey, antaranya adalah siapakah individu ataupun identiti sebenar saksi yang ketika itu tiba-tiba muncul dan memberi keterangan kepada polis, dan dia melaporkan tentang orang yang terakhir bersama dengan Along Spoon malam tu adalah merupakan Lance Corporal tersebut. Siapakah manusia tu? Adakah itu pemandu taksi yang membawa mereka tu? Tapi kenapa mengambil masa sehingga 20 hari sebelum kes ini dilaporkan kepada pihak berkuasa? Itu Acap tak jumpa sumber dia tau. Kalau korang dengar daripada awal tadi, Acap ada cerita yang dia naik taksi pada 5 hari bulan, dan dia punya kes ni dibuka ataupun dilaporkan pada 25 hari bulan. Takkan dalam masa 20 hari tu tak ada apa-apa tindakan. And yelah, dia artis yang famous kan. So 20 hari tak ada update apa-apa, mungkin pelik lah kan. Kawan-kawan band dia takkan tak ada cari. Itu Acap tak sure I'm not sure. That is what I'm thinking only. Time tu mana ada Insta story nak update kan. And ada juga spekulasi yang Acap baca tentang apa yang family dia buat 20 hari tu kan. Along Spoon hilang 20 hari, 25 hari bulan orang report, and then after that kecoh. Barulah family dia ni macam nak cari apa semua, and sampai kena tipu ratusan ribu ringgit. Dan korang ni tak baik lah kan. Korang tak ada kat tempat family dia, jangan cakap macam tu. Time tu lah netizen tu mungkin sekarang dah jadi bapa orang, dah jadi atuk orang. Mungkin kau faham lah apa perasaan kalau anak kau ni hilang waktu tu. Yang scammer tu pun satu hal. Tak faham aku. And one more thing guys, ada beberapa kronologi yang agak mengelirukan dan juga tak clear bagi Acap. Satu adalah ketika waktu mereka berdua masuk ke dalam taksi. Okay, Lance Corporal tu of course lagi tua daripada dia, tapi Along Spoon tu umur dia 19 tahun guys. Dia bukan budak-budak kan. So kalaulah katanya yang si Corporal ni jerut dia sampai mati and masukkan dia ke dalam guni, faham tak? Takkanlah Along Spoon ni tak ada daya nak fight balik kan. Tapi mungkinlah dalam keadaan ketakutan, keadaan panik kan. Yelah, dia polis, so he know how to, how to fight all that thing kan. And then mangsa pun meninggal akibat jerutan. So bila dah jerut ni memang tak boleh nak buat apalah. Dia agak fishy juga kat situ. Kerana apa? Mungkinlah masa pemandu taksi tu ambil dia orang, yang polis ni pun dah bawa guni, ataupun pada Acap mungkinlah kat tempat dia berhenti tu dah ada orang-orang lain. Mungkin ada suspek lain juga yang terlibat, dan mungkinlah kan dia buat dia sendiri tanggung, dia tak nak libatkan orang lain, and akhirnya dia mengaku sebagai suspek utama dan dijatuhkan hukuman sampai mati guys. So itulah dia guys, kisah yang Acap nak ceritakan korang tentang kronologi kes yang satu ketika dulu menggemparkan industri muzik tanah air, permergian Along Spoon akibat pembunuhan kejam ni guys. Kalau ada apa-apa yang tersilap, korang boleh komen dekat bawah. Betul kan? Apa yang Acap baca ni adalah daripada sumber-sumber daripada yang Acap rasa Acap dah tapis 3-4 kali, Acap dah selidik secara teliti. Tapi kalau ada compang-camping, silap kata, silap
ayat. Acap mohon maaf 10 jari dekat sini. Aku cuma nak sampaikan tentang kes-kes yang pernah terjadi dekat Malaysia ni. Kita duk sibuk pasal Tengmo, tapi kita lupa tentang beberapa kes yang pernah juga melanda negara kita sendiri dan juga berprofil tinggi, guys. So itulah dia yang Acap nak cakap untuk kali ni. So kalau lepas ni korang nak Acap cerita lagi pasal kes siapa, korang boleh tulis juga dekat komen. Korang jangan lupa juga tekan like video ni. And kalau korang suka, kalau kata korang ada cerita ataupun info tambahan macam Acap cakap tadi, please drop dekat komen, okay? So I see you when I see you, guys. Kita jumpa di next video insyaAllah. Wacau lu. Bye.